Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua ahli pandu puteri SMK Datuk Haji Abdul Kadir. Selamat datang ke sudut PDPR untuk unit beruniform pada petang ini. Bersama saya Cikgu Hanida dan kita akan lihat hari ini tajuk simpulan dan ikatan. Okey murid-murid, untuk tajuk simpulan dan ikatan ini, pastikan murid-murid dapat mengenal pasti nama ikatan dan simpulan dan bagaimana ia dilakukan dan apakah bahan ataupun alatan yang terlibat semasa kita membuat simpulan dan ikatan. Okey. Untuk simpulan yang pertama, simpul buku sila. Sebenarnya simpul untuk buku sila ini digunakan untuk menyambung dua hujung tali yang sama saiz dan sama jenis. Okey, sama saiz dan sama jenis. Biasanya untuk menyambung tali kemah, bungkusan hadiah ataupun apa-apa ikatan yang mudah dibuka. Okey, murid-murid boleh refer kepada gambar rajah bagaimana simpul buku sila dibuat, atau dalam bahasa Inggeris kita gelar sebagai reef knot. Okey, reef knot. Okey, simpulan yang kedua adalah simpulan pencuri atau dalam bahasa Inggeris thief knot. Okey, thief knot. Okey, simpulan ini sangat sesuai untuk mengikat bungkusan dan jika kita bimbang ada orang lain akan membuka bungkusan tersebut, jadi eloklah kita menggunakan simpulan thief knot. Okey? Sebab apabila orang tersebut mengikat kembali, lazimnya dia tidak akan mengikat seperti yang asal. Okey, tidak akan dapat mengikat seperti yang asal. Okey, thief knot ni. Okey. Dan untuk thief knot ini, simpulan ini menggunakan tali yang sama dan saiz yang sama juga. Ya. Murid-murid boleh refer kepada gambar rajah bagaimana simpulan thief knot. Baiklah, untuk simpulan yang ketiga ataupun ikatan yang ketiga ialah simpul bunga geti. Simpul bunga geti. Ataupun dalam bahasa Inggeris, sheet, flag or common band. Okey, common band. Okey, common band ini selalunya digunakan untuk menyambungkan dua hujung tali yang berlainan jenis ataupun berlainan saiz. Jadi kita ada tali yang lebih besar, lebih tebal dan kita gabungkan dengan tali yang lebih halus dan kecil. Okey. Ini menjadikan simpulan bunga geti ataupun common band. Okey, murid-murid boleh melihat kepada langkah-langkah untuk menyimpul bunga geti seperti dalam gambar rajah. Baiklah, simpulan yang keempat adalah simbol slip ataupun running knot. Running knot. Okey. Ikatan ini mudah diketatkan atau dilonggarkan. Mudah menggerakkan ikatan ke bahagian lain pada kayu pancang. Semakin kuat hujung tali ditarik, semakin ketat simpulan tersebut. Okey, ini untuk running knot. Okey, running knot. Murid-murid boleh refer kepada gambar rajah untuk mengikat simpulan running knot. Okey, simpulan yang seterusnya adalah simpul manok ataupun clove hitch. Clove hitch. Okey, clove hitch. Okey, murid-murid boleh refer kepada gambar rajah untuk melihat bagaimana clove hitch diikat. Selalunya, clove hitch ini digunakan untuk mengikat pancang kayu.
Baiklah, ikatan seterusnya adalah ikatan serong atau dalam bahasa Inggeris diagonal lashing. Diagonal lashing. Ikatan ini digunakan untuk membuat jambatan, menara dan sebagainya. Memulakan dengan simpulan pengikat balak pada tempat kayu bersilang, belitkan membujur, kemudian melintang dan matikan dengan simpulan manok. Selalunya simpulan manok ni kita ikat pada kayu untuk kita buat gadget atau sebagainya lah. Okey, dan ikatan ini sangat kuat. Memberi kesan 90 degrees pada pancang kayu. Okey, murid-murid boleh refer kepada gambar rajah untuk melihat bagaimana ikatan serong dilakukan. Simpulan yang seterusnya adalah ikatan tindih kasih atau dalam bahasa Inggeris bowline. Bowline. Okey. Bowline ini, tindih kasih ini digunakan untuk membuat ikatan yang pantas dan tidak boleh menjerut. Contoh kita nak ikat binatang, haiwan dan sebagainya. Sesuai digunakan untuk kita menyelamat ya, mengikat leher binatang dan sebagainya. Kalau siapa yang biasa lihat orang naik kuda kan, naik kuda kemudian dia kejar kuda yang lain, kemudian dia gunakan tali kan untuk mengikat leher kuda yang liar tersebut. Yang ini adalah menggunakan ikatan tindih kasih, kerana ikatan tindih kasih ni tidak menjerut ya, tidak menjerut leher binatang ataupun haiwan. Okey, murid-murid boleh refer kepada gambar rajah untuk melihat bagaimana ikatan tindih kasih dilakukan. Baiklah murid-murid, sekian saja sesi PDPR untuk unit beruniform pada petang ini. Yang mana cikgu boleh simpulkan bahawa apa yang kita belajar hari ini adalah untuk membuat simpulan dan ikatan. Okey. Dan untuk menambahkan ilmu dalam bidang simpulan dan ikatan ini, eloklah murid-murid dapat mencari video di YouTube untuk setiap ikatan yang cikgu beri tadi. Okey. Setiap ikatan itu murid-murid cari YouTube video bagaimana ikatan tersebut dibuat. Okey. Dan itu adalah tugasan untuk PDPR unit beruniform pada kali ini. Okey. Sekian, terima kasih kerana sudi hadir dalam sesi PDPR pada hari ini. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi.